ini. Malaikat Jibril alaihissalam menyatakan kepada Nabi SAW, maksudnya itu, ketika aku hendak ke sini, dia melalui Jabal Qaf. Siapa yang belajar tasawuf tahulah Jabal Qaf ni di mana, tidak perlu saya terangkan. Jabal Qaf ni tidak nampak, kita tidak nampak, dia gunung Qaf. Ternampak malaikat Jibril, ternampak satu malaikat. Yang malaikat itu yang malaikat Jibril alaihissalam pun kenal malaikat itu, dan malaikat itu pun kenal malaikat Jibril, dalam keadaan sangat terhinanya. Terhina maksudnya macam dia sedang menangis, macam mengeram gitu. Malaikat ada buat dosa tak? Tidak buat dosa. Malaikat tidak ada nafsu. Malaikat sayap dia habis hancur. Mukanya kalau macam air matanya, kalau orang Melayu kata menangis sampai keluar air mata darah. Mukanya macam berlumpur begitu. Kemudian malaikat Jibril tahu bahawa malaikat ini, dalam kitab itu disebutkan bahawa ini adalah antara malaikat yang terbaik, yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Dan malaikat ini dia mempunyai ahli khidmat dia. Dia ada seperti singgasananya sendiri tau, malaikat ini. Ini alam malaikat ni cerita ni, alam malakut. Dan dia ada ahli khidmat dia. Ahli-ahli khidmat dia begitu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam tanya kepada malaikat ini, kenapa engkau boleh jadi macam ni? Maksudnya itu, sedangkan kedudukan dia dulu tinggi, kau sampai jatuh ke sini, Jabal Qaf. Dia kata apa? Ketika Rasulullah SAW di Mi'raj kepada Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj, semua malaikat bersusun berdiri memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku disibukkan dengan tugas aku. Bukan salah dia pun, dia sibuk dengan tugas, bukan tidak menghormati Rasulullah SAW. Di sini bukan Allah hendak Allah itu Al-Adil, sifat Ar-Rahim, Al-Latif. Allah di sini untuk mengajar kita ni yang dikatakan mendabik dada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati Nabi kita. Sedangkan malaikat yang tidak punya dosa dibuat begitu sekali, ini kan pula kita. Jadi beliau menyatakan, aku disibukkan dengan tugasku. Ingat, malaikat ada yang sujud semenjak diciptakan. Sebelum diciptakan kita lagi, Allah ciptakan malaikat yang tugasnya apa? Sujud pada Allah hingga yaumul qiyamah. Dan rukuk, yang ada rukuk pada Allah hingga yaumul qiyamah. Ada yang qiyam berdiri aja, semuanya mentazimkan Allah, mengagungkan Allah hingga ke yaumul qiyamah. Sebab itu kita solat ni semua, ini semua perbuatan malaikat. Lawan malaikat apa? Lawan dia mesti ada lawan. Lelaki lawannya perempuan. Lawan malaikat iblis lah. Siapa yang tidak solat tu macam mana? Jawab sendirilah. Sebab perbuatan kita ni semua perbuatan malaikat. Dan tahu apa malaikat-malaikat ini semua lakukan? Apabila mereka sudah dimatikan, mereka bangkit semula di yaumul qiyamah. Mereka katakan apa? Yang sujud daripada dulu, zaman sebelum Nabi Adam AS lagi diciptakan. Semua sebelum apa semua, kecuali Nur Muhammad. Maka malaikat ini bangkit di yaumul qiyamah. Mereka kata apa? Ya Allah, kami masih belum lagi cukup sujud kepadamu. Malaikat kata gitu. Kita solat fardu, Astaghfirullahalazim, 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 bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berilah aku rezeki. Dah rasa macam Khulafaur Rashidin, macam Amirul Mukminin kita rasa. Dan macam wali Allah. Baru baca 1000 kali selawat, ini untuk muhasabah diri. Rasa dah macam dengan Nabi anytime, good friend. Ini malaikat. Malaikat mereka sujud daripada dulu, rukuk daripada dulu, qiyam daripada dulu. Mereka itu menyatakan kepada Allah apa? Ya Allah,
masih belum cukup lagi kami sujud beribadah kepada engkau. Mengabdikan diri kami. Jadi malaikat ini balik kepada cerita malaikat yang tadi tu. Aku disibukkan dengan tugasku, sehingga Nabi SAW lalu dia tidak sempat untuk bangun dan beri salam, beri penghormatan kepada Nabi SAW. Allah murka, Allah marah, engkau tidak menghormati kekasih aku yang lalu, peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka semenjak itu aku diturunkan jabatan lah, kena demote bukan daripada colonel terus turun lieutenant colonel, bukan daripada major pergi captain. Ni umpama major terus pergi ke apa tu, recruit. Bukan private, tak, bukan private first class, bukan private, recruit terus turun. Ni istilah tentera lah, askar. Kalau askar dengan ni fahamlah. Jadi tolonglah aku Jibril, tolonglah aku Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam pergi kepada Allah. Malaikat Jibril kata, ya Allah, dia disibukkan dengan tugasnya, bukan dia tidak menghormat. Macam begitulah dialog ya. Allah kata, baik, suruh dia berselawat kepada kekasih aku. Selawat dan salam begitulah pada kekasih aku, sekali atau 10 kali saya lupa. Ni part saya lupa. Kemudian malaikat Jibril turun dan menyuruh dia berselawat. Malaikat dia berselawat sekali atau 10 kali. Langsung diangkat darjatnya, dinaikkan. Tadi recruit, terus jadi apa? Chief of Army. Dikembalikan sayapnya. Yang dulu katalah ada contoh kalau ada 3,000, dikembalikan kepada 9,000 atau beberapa belas ribu lagi, kerana selawat ke atas Rasulullah SAW. Itu kita selawat. Intipatinya di sini dia nak sebut Isra wal Mi'raj, semuanya malaikat berdiri menyambut kedatangan Nabi dan memberi salam dan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta al-an, sehingga sekarang. Jadi kita berdiri ni ikut macam malaikat jugalah waktu maulid. Satu yang zahir, golongan Ansar yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW, kemudian nampak Nabi SAW, Tala'al badru alaina, mereka berdiri, mereka menyambut kedatangan Nabi dengan gembira. Sebab tu ada gendang apa semua kan. Itu ada khilaf. Bab gendang ni ada khilaf ya. Ni bab khilaf kita jangan sentuh. Jadi perbahalahan, kita nak melembutkan hati kita dengan mengingati Nabi SAW. Yang kedua, malaikat bersusun-susun berdiri macam kita berdiri waktu maulid. Sebab itu kadang-kala ada 6 orang aja baca maulid, tetapi ketika berdiri tiba-tiba suara macam ada 60 orang. Ada pernah. Nak cerita ke tidak ni? Saya cerita je lah. Saya pernah murid saya dulu, masa saya baru buka majlis Maulid Adaibai. Saya buka bukan untuk majlis, buka satu untuk majlis lah, majlis saja-saja malam Jumaat. Dan saya nak budak-budak muda ni fasihkan bacaan maulid dia Adaibai. Jadi kalau masuk ke majlis maulid mana-mana, tidak macam tidak takut, alamak buku ni nak dekat sampai pada aku ni, buku ni nak dekat sampai pada aku ni. Ada kan perasaan itu kan? Mesti ada perasaan itu. Alamak kalau baca ni habis rosak majlis. Semua baca lancar. Dia nak lancarkan bacaan tu. 2 orang, saya dan murid saya, 2 orang. Di rumah Singapura. Kawan saya datang, dia tunggu di luar. Dia datang, dia tunggu dulu. Ingat dia takut ganggu majlis. Bila dia beri salam, saya pun sudah habis baca doa, okey dah habis. Dia ada salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia masuk, dia tanya, mana yang lain? Dia kata, tak adalah, kita berdua. Berdua je. Kita berdua je. Sekarang macam 6-8 orang. Rumah saya kecil di Singapura. Rumah saya tak besar. Macam 6-8 orang. Lihat. Terus dia kata apa? Subhanallah. Sebab itu
Itu majlis antara zikrullah, majlis taman syurga, para malaikat ada, mustajab doa, majlis begini semua taman syurga. Itulah maulid, maulid Nabi SAW.